Assalamualaikum murid-murid, bertemu lagi kita dalam kelas reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Jadi kita akan sambung lagi topik yang baru pada minggu ini. Jadi kita akan masuk unit yang kedua, iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Ini adalah topik baru ya murid-murid. Pada hari ini kita akan lihat tajuk 2.1.1 menerangkan maksud reka bentuk berdasarkan contoh produk sedia ada. Kemudian 2.1.2 mengenal pasti kepentingan reka bentuk dalam kehidupan. Reka bentuk bangunan di sekeliling kita. Yang dapat kita saksikan dalam gambar adalah reka bentuk bangunan-bangunan yang ada di sekeliling kita. Menarik dan unik ya reka bentuk ini. Gambar yang pertama ini adalah menara berkembar yang menjadi kebanggaan kita. Kita dapat lihat reka bentuk yang dihasilkan menggunakan gabungan garisan di kedua-dua menara. Kemudian gambar di bawah adalah menara yang dibuat secara gelombang. Unik ya murid-murid. Kemudian gambar yang ketiga adalah menara ataupun bangunan yang menyerupai ular. Kalau dapat lihat di sini, serupa dengan ular tedung. Jadi reka bentuk bangunan di sekeliling kita, kalau kita perhatikan, mempunyai reka bentuk yang sangat kreatif dan menarik. Seterusnya murid-murid, apakah itu reka bentuk? Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang kita reka. Kalau kita reka sesuatu produk, kita akan hasilkan reka bentuk produk tersebut. Tengok, reka bentuk gelas. Gelas ini mempunyai pelbagai reka bentuk. Ada yang lebar di atas, di bawah itu dia kurus, tipis. Yang ini juga adalah cawan Coca-Cola, minuman kegemaran ramai. Kemudian ada pula gelas. Yang ini, gelas ini direka, ada ketinggian untuk mengalirkan air. Kemudian gelas ini di luar lebar, di dalam ada bentuk lebih langsing untuk menarik perhatian. Seterusnya kita lihat juga reka bentuk kuih. Kuih yang kita makan juga ada mempunyai reka bentuk. Kalau kita lihat kek di atas ni, cantik ya, ada bunga. Kalau sekarang ni pun kek ada pelbagai jenis. Ada yang kita boleh kek berbentuk kereta. Itu adalah merupakan reka bentuk ya murid-murid. Kemudian kita baru lepas menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Yang ini adalah kuih bulan. Kalau kita tengok corak di atas ini juga merupakan reka bentuk kuih. Kemudian di bawah ini adalah kuih tradisional masyarakat Melayu. Ada kuih bentuk lonjong, ada bentuk bulat, ada kuih bahulu yang memang terkenal dengan bentuknya yang gebu. Kemudian ada tart nenas, ada kuih loyang berbentuk bunga ros, ada kuih bangkit berbentuk bunga juga. Kemudian kita tengok reka bentuk kuih. Ini merupakan kek lapis. Kita tengok berbagai corak kek lapis ini. Ada 4 segi sama, ada bulat, ada gelombang. Ini adalah reka bentuk kuih. Seterusnya kita lihat juga reka bentuk pakaian. Reka bentuk pakaian kita dapat lihat ada pelbagai reka bentuk yang direka oleh pereka fashion. Ada pakaian untuk lelaki, ada pakaian untuk perempuan. Kalau pakaian muslimah juga ada juga dihasilkan. Ada ikut kita punya selera dan warna-warna yang menarik. Baiklah, kita masuk topik berikutnya. Apakah kepentingan reka bentuk? Kita tengok. Yang pertama, reka bentuk akan memenuhi keperluan
dan kehendak yang berbeza. Misal kata kita tengok reka bentuk beg. Sama kan, tapi beg ini mempunyai pelbagai fungsi ikut kehendak yang berbeza. Ada pengembara, dia beli beg yang boleh bertukar. Daripada beg sandang ni, dia boleh bertukar jadi beg yang kecil. Supaya bila barang-barang dalam ni sudah habis digunakan, dia boleh tukar jadi beg yang kecil. Ini keperluan dia. Kemudian kalau murid-murid di sekolah, keperluan murid-murid adalah beg sekolah berbagai warna yang menarik. Departmen untuk isi buku-buku sekolah. Tetapi untuk ibu-ibu murid-murid pula untuk menyimpan duit-duit, untuk menyimpan duit, kad, dia memerlukan beg duit yang kecil. Tak bolehlah pakai simpan duit pakai beg sekolah. Jadi ibu-ibu atau golongan wanita memerlukan beg duit yang boleh menyimpan duit, simpan handphone di tengah dan juga simpan kad-kad mereka. Ini reka bentuk yang memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Seterusnya, reka bentuk membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Kalau sebelum ni reka bentuk cerit elektrik ni, kita kena masukkan air, tunggu sampai air mendidih, baru kita boleh minum. Itu pun kena tunggu sejuk kan. Tetapi sekarang reka bentuk yang baru, kita ada mesin minuman, kowe, kuku, yang boleh kita tekan saja air keluar. Yang ni lebih canggih, kita tekan ais pun boleh keluar. Jadi reka bentuk ini memudahkan urusan harian. Kemudian mesin kopi pula. Kalau sebelum ni air dah masak, kita kena ambil kopi, kita bancuh, letak gula. Tapi mesin ini kita tekan saja butang ni, dia akan keluar kopi secara automatik. Jadi dapatlah kita minum kopi macam di kafe-kafe yang terkenal. Jadi 2.0 reka bentuk membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Seterusnya, reka bentuk dapat menjimatkan masa. Kalau kita lihat kereta api zaman dahulu, kita mengambil masa yang lama ketika perjalanan menaiki kereta api kerana kereta api ini tidak laju. Jadi dia menggunakan bahan bakar, jadi kita kena tambah bahan bakar. Kemudian teknologi terkini kita ada ETS, kereta api laju. Kalau pergi Ipoh sekarang 2 jam saja boleh sampai. Kalau naik kereta api yang ni mungkin 5 hingga 6 jam. Jadi teknologi atau reka bentuk boleh menjimatkan masa kita. Kemudian yang keempat, reka bentuk memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Tengok gaya hidup mungkin model-model perlu pakai kasut tumit tinggi. Jadi kalau yang selesa dia berselipar saja, ada reka bentuk selipar juga. Kemudian ada yang suka bersukan, dia memakai kasut sukan. Walaupun ini adalah satu produk iaitu kasut, tapi mempunyai pelbagai reka bentuk untuk memenuhi pelbagai pilihan ikut cita rasa dan gaya hidup masing-masing. Jadi kita dah selesai tengok 2 perkara. Jadi seterusnya cikgu ada tugasan. Untuk tugasan minggu ini, murid-murid dikendaki menghasilkan 1 poster digital yang mengandungi koleksi gambar 1 produk yang dihasilkan dengan pelbagai reka bentuk. Katalah murid-murid suka sangat kereta. Jadi murid-murid kumpulkan gambar kereta. Pergi pada Google search, cari gambar kereta Ferrari, Mercedes, BMW. Tapi produknya sama, iaitu kereta. Tak boleh campur, jangan campur lori pula. Setelah dah dapat gambar-gambar itu, murid-murid boleh menggunakan pelbagai perisian. Kalau di laptop, macam PowerPoint, Word, Canva, murid-murid boleh susun atur gambar-gambar tadi dan letakkan ayat yang sesuai. Contoh koleksi kereta.
reka bentuk kereta. Jadi murid-murid boleh gabungkan gambar-gambar itu dalam satu poster digital. Kemudian, sekiranya murid-murid ada laptop atau komputer, boleh juga menggunakan telefon bimbit. Sama juga, cari di Google Search gambar-gambar image tu kan. Mungkin murid-murid nak buat reka bentuk pakaian. Carilah gambar reka bentuk gambar pakaian dan boleh gunakan aplikasi di handphone. Kadang-kadang di galeri kita pun ada yang boleh buat collage. Kemudian kita boleh gunakan Snapseed, macam-macam lagi aplikasi di telefon bimbit dan hasilkan satu poster digital. Tak perlu print, tak perlu print ya. Hasilkan, hantar poster digital itu, nanti cikgu akan bagi link ataupun boleh upload di Google Classroom. Jadi ini adalah tugasan murid untuk hari ini. Kita berjumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum.